Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa qaliluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah diizinkan kita pada malam ini untuk kita bertemu di Masjid Karwa Tanjung Tokong. Saya mohon maaf kalau diselang-seli dengan batuk daripada saya. Dan insya-Allah pada malam ni sahabat-sahabat rahimakumullah, kita akan mengambil ruang dan peluang yang diberikan untuk kita melihat beberapa sisi daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapatnya uswatun hasanah. Uswah, ikutan. Tanpa kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada erti kita menjadi seorang muslim. Sebagaimana juga firman Allah yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan mereka wahai Muhammad, bila kafir Mekah antaranya termasuk ahli kitab mengatakan nahnu qaumun asyaddu hubbalillah, kami ni orang yang paling kasih pada Allah, kamu ni baru saja, sedangkan kami lebih kasih Allah berbanding dengan kamu. Qul, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kasih akan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, hendaklah kalian ikut aku, nescaya kalian akan dikasihi oleh Allah. Itba', ikut. Apa yang diikut? Iaitu Nabi SAW sebagai qudwatun hasanah, satu ikutan yang terpuji. Apa tujuan kita nak ikut Nabi SAW? Tujuan kita nak ikut Nabi ni kerana sambungan ayat yang saya bacakan. Allah berkata, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, pada siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Maksudnya kalau siapa nak selamat ke hari akhirat, nak tak ada jalan yang lain melainkan dia mesti ikut cara Nabi SAW. Ikut ni kadang-kala ada orang yang dia bersusah payah pergi cari benda yang tak suruh kena cari. Sedangkan kalau kita tengok di dalam hadis Nabi SAW, Nabi ceritakan tentang apa yang dia tinggalkan kepada kita. Beberapa perkara Nabi SAW tinggalkan. Antaranya al-ulama warathatul anbiya. Ulama ni pewaris bagi para nabi. Wa innal anbiya la yurisu dinaran wala dirhaman. Para nabi-nabi ni dia tak mewariskan wang ringgit. Dia tak tinggalkan kepada kita sama ada capal dia ke, pedang dia ke, rumah dia ke, baju dia ke, untuk kita ambil salut, buat lambang dan sebagainya, tak. Walakin yurisul ilm, tetapi Nabi SAW meninggalkan harta warisan pada kita adalah ilmu. Faman aqadhaha faqad aqadha bihadzal wafir. Siapa yang ambil ilmu ni, nescaya dia akan dapat untung yang amat banyak. Kita diceritakan untung siapa ambil ilmu daripada Nabi SAW. Tapi ada orang dia tak mau. Seolah-olah dia duk rasa hak duk Nabi SAW bawa ni seumpama ada kekurangan. Disebabkan dia rasa ada kekurangan, dia tambah lagi kononnya nak bagi jadi sempurna. Seumpama apa yang dibawa oleh Nabi SAW tak sempurna. Sebab itu kita perlu banyak menjelaskan, menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW, tentang sunnah-sunnahnya. Kita tak pergi kepada sunnah-sunnah yang besar yang mungkin
kita tak mampu nak buat, kita mulakan dengan sunnah-sunnah yang kecil. Jadi kita ambil kesempatan pada malam ini untuk kita ceritakan apa yang Nabi SAW buat setelah terbenamnya matahari. Terbenam saja matahari, apa yang Nabi SAW buat. Pasal apa nak tahu? Nak tahulah pasal nak ikut. Kalau hang tak tahu, macam mana hang nak ikut? Ini perangai kita. Kita duk kata kita cinta, kita pergi lekat kat belakang kereta, we love Muhammad. Kita duk berselawat kat atas jalan, bukan salah selawat, tidak. Kita tidak menyalahkan. Tapi nak katakan, kalau kita katakan kita cinta, tapi kita hanya sekadar mengungkapkan apa yang orang semua boleh ungkapkan, maka semua orang boleh mendakwa cinta. Tapi cinta yang sebenar itu adalah hubbuka li syai' ta'abbudahu. Cinta kamu kepada sesuatu ini, nescaya kalian akan sanggup susahkan diri untuk orang yang dicinta. Hubbuka li syai' ta'abbudahu. Cinta kamu kepada sesuatu menjadikan kalian sanggup memperhambakan diri kepada yang dicinta tersebut. Sahabat-sahabat rahimakumullah, nak sayang kok mana kalau kita tak tahu apa yang Nabi SAW buat? Hadis tak baca, majlis ilmu tak datang, orang cerita kita tak nak dengar. Disebabkan oleh kerana kita tak cuba mendekati sunnah Nabi SAW ni, maka kita rasa jauh sangat kita ni daripada sunnah Nabi. Sebab tu yang kadang-kala kita duk create benda-benda yang tak ketahuan hala ni. Semalam, beberapa malam yang lepas, kami ceritakan di satu tempat. Jauh tak zaman kita dengan Nabi SAW ni? Amat jauh. Kenapa jauh? 1400 tahun. Tak jauh kok mana? Jangan kata 1400 tahun, 20 tahun pun dah dikirakan jauh. Tapi 1400 tahun yang jauh ini boleh didekatkan dengan hanya satu perkataan sahaja. 1400 tahun Nabi SAW jarak masa ni, boleh tak kita nak dekatkan dengan kita? Tak ada masalah, kita boleh pergi dekat. Seumpama ka'annahu fina, seumpama Nabi SAW berada bersama dengan kita, faka'annana fi asrih, dan seumpama kita berada di zaman Nabi SAW. Dengan apa ni? Dengan hanya satu perkataan. Satu perkataan itu, perkataan apakah dia? Perkataan itu adalah perkataan iqra. Apa dia iqra? Baca. Kita malas baca, jadi kita tak kenal. Kita duk salah ke orang, sedangkan kita tak baca. Dengan iqra inilah kita dapat berada di zaman Nabi SAW. Dengan iqra inilah juga kita dapat mengenali susuk tubuh badan Nabi SAW. Kata sayang, ditanya tentang Nabi SAW, tak boleh cerita. Macam mana agak-agak tubuh badan Nabi SAW, rambutnya panjang mana, macam mana cara dia berjalan, apa yang dia makan, apa yang dia buat. Maka disebabkan atas dasar itu, pada malam ni insya-Allah kita cuba dedahkan ataupun kita tunjukkan apa yang Nabi SAW buat ketika selepas maghrib. Pasal kita duduk waktu maghrib. So kita cerita sikit ni. Waktu maghrib ni apa yang Nabi SAW buat. Baik. Bila Bilal bin Rabah, berapa orang ni muazzin Nabi SAW ni? Yang kita duk tahu Bilal seorang tu je lah, bukan? Tapi sebenarnya ada lagi muazzin yang lain. Abdullah bin Umi Maktum juga salah seorang daripada muazzin Nabi SAW. Tapi bila masuk maghrib ini, Bilal bin Rabah akan mengalunkan azan. So Nabi SAW buat apa? Nabi SAW hanya menunggu seketika sahaja selepas azan ni, dia tak duduk lama. Sebab tu kalau kita tanya hari ni, pasal apa bila azan saja maghrib tak lama sangat waktu dah ni, cepat-cepat kita terus solat maghrib? Pasal Nabi SAW buat macam tu. Nabi tak tunggu masa lama. Selesai saja Bilal azan, nescaya Nabi SAW tak tunggu lama, dia terus keluar ke masjid untuk mengimamkan solat maghrib. Sampai Nabi SAW di masjid, apa Nabi buat? Maka dia akan tengok beberapa orang sahabat Nabi ni berebut-rebut cari tiang. Di antara sahabat ni suka juga macam kita cari tiang masjid. Cuma bezanya, mereka cari tiang masjid bukan nak pergi sandang. Kita cari tiang masjid pasal nak sandang. Mereka cari tiang masjid nak jadikan tiang masjid tadi sebagai sitrah. Ramai di antara kita saat ketika kita solat, kita tak ambil salah satu sunnah Nabi. Antaranya adalah meletakkan sitrah di bahagian hadapan kita. Letaklah sitrah. Kalau ada dinding, maka kita solat berdekatan dengan dinding. Kalau ada tiang, berdekatan dengan tiang. Macam apa yang dilakukan oleh para sahabat ni. Baik, apa yang mereka para sahabat buat? Mereka melaksanakan 2 rakaat qabliyah, iaitu solat sunat sebelum menunaikan fardu maghrib.
Disebabkan apa? Di sana ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan berkaitan tentang solat sunat qabliyah maghrib ni. Hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, "Sallu qabla salatil maghrib." Solatlah kalian sebelum solat maghrib ni. Solat 2 rakaat. Kadang 2 rakaat ni pun kita pemalas ya amat. Ni yang kata kita pada hari ni, apalah sangat dengan 2 rakaat solat sunat maghrib tu, bukan tak rugi apa pun, tak luak apa pun. Tapi kadang-kala jenis malas ni payah ceritalah. Nabi kata sallu qabla salatil maghrib. Solat kalian ni sebelum solat maghrib. Khala fi tsalisah. 3 kali Nabi kata sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Kemudian dia tambah liman syaa, pada siapa yang nak. Siapa nak buatlah, tak nak tak apa. So apa gambaran daripada hadis ini? Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita 2 rakaat sebelum semayang maghrib itu adalah solat sunat yang tidak muakkad. Apa makna tidak muakkad? Tidaklah yang menjadikan Nabi SAW jaga sungguh-sungguh ni. Siapa yang nak dia boleh buat, dia tak nak pun tak apa. Tapi sebab itulah ada satu kali kita tanya, apa takrifan sunnah tuan-tuan? Orang duk tanya kita sunat datang apa sunat tu? Tahu tak sunat tu apa? Ada orang dia pun kata, oh sunat tu kau ustaz, sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Betul ya? Tapi satu takrifan yang lebih baik, sunat itu kalau hang buat hang dapat pahala, tapi kalau hang tak buat hang rugi. Yang tu lagi tepat bukan? Sunat ni apa? Kalau hang buat hang dapat pahala, tapi kalau hang tinggalkan hang rugi. Pasal apa rugi? Ada satu keadaan ketika kita berada di hari akhirat. Hari akhirat ni ada banyak nama. Di antara salah satu daripada nama hari akhirat ini adalah Yaumut Taghabun. Yaumut Taghabun. Apa makna at-taghabun? Hari kerugian. Siapa yang rugi ni? Yang pertama, orang yang tak beramal, confirm dia rugi. Bahkan orang yang beramal akan mereka rasakan rugi yang teramat. Rugi apa? Kalaulah kami tahu 2 rakaat tadi boleh macam ni punya banyak kami dapat, nescaya jangan kata 2 rakaat, 20 rakaat kami akan buat. Sebab itu di antara ayat doa orang-orang kafir ketika mana mereka berada di akhirat. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna, Tuhan keluarkan kami. Daripada mana ni? Daripada neraka ni. Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, lain daripada apa yang kami buat dulu. Baik, ada lagi yang minta Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, kami dah tengok, kami dah dengar, boleh tak kembalikan balik kami kat dunia, kami nak beramal soleh. Pasal hari ni kami betul-betul yakin. Dulu kami tak berapa nampak. Pasal apa? Pasal kita ni Allah jadikan kita tak tahu apa yang kita dapat kalau kita buat amalan-amalan yang kita buat. Pasal apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, setiap orang ni dia bukan tahu pun apa yang dia dapat. Kita tak tahu pun apa yang Allah sediakan untuk kita ni min qurrati a'yun, daripada benda yang kita suka. Kalaulah dengan cara 2 rakaat gedebok jatuh satu hadiah kat depan kita, kita apa nak jadi? Pasti semua orang akan buat, tapi tak tahu. Tapi Allah kata jazaan, kami pasti bima kanu ya'malun, pasti kami balas atas apa yang mereka kerjakan. Baik, selesai. Nabi perintahkan, siapa nak buat, buat. Tak nak buat, jangan duk kalut lah. Jangan duk kalut, ni benda sunat, tak payah duk bergaduh. Baik. Apa lagi? Kemudian Bilal, dia akan melaungkan iqamat. Tadi saya puji tadi, mana dia Bilal kita? Dia tanya, ustaz saya iqamat lah. Ingat, iqamat adalah hak imam. Azan hak Bilal. Masuk waktu hak dia mesti kena azan. Tapi bila time untuk iqamat solat, itu adalah hak imam. Apa maknanya hak imam? Bilal dia nak iqamat, dia kena tanya imam dulu. Dia kata, ustaz kita iqamat lah. Sila. Ustaz kita iqamat, tunggu ustaz. Ada lagi tak selesai ni. Tunggu sekejap. Maka sebab itu kalau siapa yang mempelajari dalam bab fiqh, iqamat itu adalah hak kepada imam dan azan adalah hak kepada Bilal. Untuk iqamat mesti ditanya kepada imam terlebih dahulu. Ada apa masalah? Saya nak iqamat lah ni. Tunggu, dia kata start lagi. Kita tunggu bagi ramai sikit. Okey, ada masalah saya nak azan lah ni. Okey, tunggu sekejap. Dia kata saya tengah tunggu satu panggilan. Maka tak apa, nanti kita bawa cerita apa yang Nabi SAW buat. Baik, kemudian Bilal pun iqamatkan solat. Nabi SAW pun pergi ke depan dan
mengimamkan solat maghrib pada waktu tersebut. Baik, Nabi SAW akan menunaikan solat maghrib di awal waktu tanpa dilewatkan. Baik, dan dia tak akan tunggu sampai gelap waktu itu tadi. Sebagaimana apa yang disebut melainkan, kita katakan di sana diceritakan beberapa keadaan. Baik, ketika solat Nabi SAW dia akan membaca surah-surah yang tidak terlalu panjang. Tapi dia pernah membaca surah yang panjang. Tapi kebiasaan solat maghrib dia akan membacakan surah-surah yang simple sahaja. Bahkan Nabi SAW membacakan surah-surah yang panjang ni bila? Ketika hari-hari terakhir baginda SAW. Di antaranya beberapa hari sebelum Nabi SAW wafat, beliau pernah membaca surah Al-Mursalat di dalam solat maghrib. Pasal apa surah Al-Mursalat? Surah Al-Mursalat ni di antara surah yang menyebabkan kepala Nabi SAW beruban. Ada 5 surah daripada Al-Quran yang menyebabkan kepala Nabi SAW beruban, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau siapa baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan jumpa hadis. Kata Anas, lam yatajawaz syaibur rasul illa arba'ata asyara syaiban. Aku tidaklah aku kira uban ke atas kepala Nabi ni ada 14 helai uban. Kata Ibnu Abbas, dia kata ma adattu syaibur rasul illa 20 syaiban. Aku kira uban ke atas kepala Nabi, aku dapati ada 20 helai di antara belahan tengah dan pada jambang, pada segmen dia. Berapa helai? 14 ke 20 helai. Maka ditanya kepada Nabi SAW satu hari, ya Rasulullah, laqad kunta syiban. Wahai Rasulullah, kami dapati di atas kepala engkau ada uban ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Syayyabatni Hud, syayyabatni al-waqi'ah, syayyabatni al-mursalat, syayyabatni amma yatasa'alun, syayyabatni at-takwir. Kepala aku beruban yang pertama disebabkan surah Hud. Kepala aku beruban disebabkan surah Al-Waqi'ah. Kepala aku beruban disebabkan surah Al-Mursalat yang kita sebutkan ni. Kepala aku beruban disebabkan surah Amma Yatasa'alun, iaitu An-Naba. Dan kepala aku beruban disebabkan surah At-Takwir. 5 surah daripada Al-Quran menyebabkan beruban kepala Nabi SAW. Pasal apa beruban? Bukan asbab kerana ketuaan, tetapi beruban kerana takutnya memikirkan tentang isi kandungan 5 surah ini. Di antaranya surah Al-Mursalat, kerana surah Al-Mursalat ini menceritakan tentang api neraka, menceritakan tentang kedahsyatan hari akhirat. Takutnya Nabi SAW, maka dibacakan surah tersebut, dan surah itu di antara surah yang menyebabkan beruban kepala Nabi SAW. Baik, Nabi SAW tak banyak bercakap selepas solat maghrib. Selesai solat maghrib ni, kita ni kalau orang belah Kedah sana belah kawasan Sawah Bendang ni, ada satu istilah saya tak tahu, geng Tanjung Tokong macam mana saya tak tahu. Tapi kalau pi kat belah Yan sana, Sungai Limau sana ni, kawasan Pendang, Kota Sorang Semut, sana ada satu istilah kami panggil. Istilah apa? Kami panggil istilah lebay maghrib. Tuan-tuan pernah dengar lebay maghrib? Lebay maghrib ni dia mai masjid surau ni waktu maghrib saja, waktu lain jangan harap nak nampak muka dia. Orang panggil apa? Lebay maghrib. Nak kenal lebay maghrib ni dia pakai kupiah pula, ada 2 pasien. Satu dia pakai macam ni. Yang ni orang panggil kawak telur ayam. Okey, baik kalau pakai kupiah macam ni. Satu lagi pula dia pakai macam mana? Dia pakai ni kupiah ni tutup dahi dia ni. Yang ni orang panggil kawak buah kelapa, buah nyok. Pasal apa kawak buah nyok ni? Kalau orang yang online, mungkin sahabat-sahabat kita yang online ni, dia tak faham buah nyok ataupun kawak ni apa dia. Kawak ni apa dia? Kawak ni macam pencuri lah. Pencuri kecil-kecilan. Dia bukan pencuri besar-besaran juta-juta punya pencuri ni. Dia pencuri kecil-kecilan. Pas maghrib ni tak ada kerja, pi mengintai nak darah orang, pi curi buah pelam orang, kemudian pi curi telur ayam, curi buah kelapa. Tapi bagusnya dia pi sembahyang maghrib. Lepas tu masuk waktu maghrib ni, dekat-dekat nak gelap ni, masing-masing pakai balik rumah, mandi, pakai baju Melayu, kemudian buah kupiah kat atas kepala. Pi habis saja imam bagi salam, apa depa buat? Depa pi keluar masjid, pakai duk lengkong ramai-ramai, duk balut rokok daun. Sembang duduk kat atas tembok tepi jalan, sembang gebang tuntang. Azan Isyak jangan harap tobat tak mai dah. Sebab tu orang panggil lebay maghrib. Dia mai waktu maghrib saja, Isyak dia tak mai.
Okey, baik. Maka Nabi SAW dia tak banyak sembang selepas daripada waktu maghrib ni. Pasal apa? Kerana ramai di antara para sahabat ni mereka akan balik tinggalkan masjid, masing-masing pakat balik ke rumah. Para sahabat mereka akan balik ke rumah selepas selesai daripada solat maghrib. Pasal apa? Pasal nak makan malam. Pasal apa? Pasal balik nak makan malam. Bahkan Nabi SAW pun kadang-kala, bahkan kerap kali Nabi akan balik ke rumah untuk makan malam selepas daripada menunaikan solat maghrib. Baik. Sampai di rumah, Nabi SAW dia tak buat benda yang lain melainkan ditunaikan hak pada rumah kita. Kita hari ni semua kita pulun dekat masjid, baca Quran dekat masjid, zikir dekat masjid, doa dekat masjid, sembahyang sunat pun dekat masjid. Nabi SAW memberikan hak kepada rumahnya sebagaimana disebut di dalam hadis yang lain, wala taj'alu buyutakum qubura, jangan kalian jadikan rumah kalian ni macam kubur. Apa makna jangan jadikan rumah ni macam kubur? Dalam rumah ni tak ada amalan, kosong macam mayat duduk dalam liang lahat. Dia tak solat, dia tak baca Quran, dia tak boleh zikir pasal dia dah mati. Jangan jadikan kita ni macam orang mati duduk kat dalam liang lahat, balik kat rumah sepatah haram pun zikir tak ada. Satu rakaat solat pun tak ada dalam rumah. Quran pun kita tak baca dalam rumah. Pasal apa? Kita duk kata nak buat ibadat, nanti kita pergi ke masjid. Kat rumah ni tempat kita lena saja. Jadi rumah dia jadi apa? Rumah dia sama ada jadi kedai makan. Nak apa? Maggi tom yum, ada Maggi tom yum. Nak apa? Maggi goreng, ada Maggi goreng. Hang nak apa lagi? Nak semua makanan buka saja dalam peti air dia. Bertingkat-tingkat ni penuh dengan makanan. Rumah jadi kedai makan. Yang kedua, rumah jadi apa ni? Rumah dia jadi pawagam. Tak cukup dengan Netflix. Kalau dulu ni zaman CD, bersusun CD ni. Nak tengok cerita apa? Hindustan, ada Hindustan. Daripada cerita Bobby, cerita Sanggam, cerita hak lama-lama Qurbani, semua ada. Sampai kepada cerita Man, cerita hak paling baru sekali. Okey, contohnya lah, semua ada. Hindustan, Bollywood, Hollywood, semua ada. Maka rumah jadi macam panggung wayang. Ada dia buat rumah dia ni macam funfair, ataupun rumah ni macam taman permainan. Duit lepas pencin tak tahu apa nak buat, dia buat kolam ikan. Boh pula apa dia namanya, kita katakan pula ayat terjun, duduk bawah lampu, duduk lepok, duduk tengok apa, tengok ikan duduk berenang kat dalam tu seronok. Masjid tak main, duduk seronok duduk dekat rumah. Solat tak ada kat rumah, zikir tak ada kat rumah, Quran tak ada dekat rumah. Maka rumah yang usang ini rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran, yang tidak ada ibadat di dalam rumah tersebut. Sebab tu rumah kita ada hak dia. Di antara hak rumah ni, buatlah seberapa ibadat yang kita boleh buat, khususnya adalah ibadat-ibadat sunat. Perbanyakkan ibadat sunat itu untuk dilakukan di rumah. Nabi SAW sembahyang maghrib selesai, kemudian dia terus balik ke rumah dan dia tidak menunaikan ba'diyah ketika berada di masjid. So kita jangan duk kata kat kawan kita, oi, hang ni main masjid tak pandai, tak kerti sunnah. Lepas sembahyang maghrib 2 rakaat lah dulu, apa punya berkira. Dia senyum saja kat kita. Dia kata, hang yang tak tahu, kata aku tak tahu. Nabi SAW solat 2 rakaat ba'diyahnya di rumah. So kita tengoklah keadaan kita. Kalau ada majlis, kita duduklah solat ba'diyah kat sini. Kalau tak ada nak balik rumah, sebelum makan nasi 2 rakaat terlebih dahulu, hak kepada rumah kita. Baik. Kemudian apa yang Nabi SAW buat? Tapi ada ketika Nabi SAW makan malam sebelum daripada maghrib. Nak keluar, kita dah dengar, tengok 10 minit lagi nak azan ni, duk kalut, duk pakai baju ni, boh minyak esen apa semua. Tiba-tiba bini baik punya dia duk goreng ikan dekat dapur. Kita bau satu macam. Tengah hari tadi tak ada nak makan nasi. Okey, kalau makanan dah ada di rumah pada waktu tersebut, maka Nabi SAW menyebut, idza qudimal asya, kalau dah makan malam tadi telah pun siap pada waktu tersebut, fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib. Makan dulu sebelum hang nak solat maghrib. Pasal apa? Tak mau nanti ketika mana kita tengah solat, kita duk kalut, duk teringat makanan yang ada dekat rumah kita. Fala ta'jalu an asyaikum, maka janganlah kalian gopoh, melainkan kalian selesaikan terlebih dahulu makan malam. Kerana di sanalah menunjukkan bagaimana Islam ini agama yang amat-amat prihatin kepada kita. Baik. Selesai dah tadi makan malam, selesai dah solat ba'diyah. Sekarang ni apa lagi yang Nabi SAW buat selepas daripada solat maghrib? Yang ni tuan-tuan kena praktikkan.
Okey, tuan-tuan kena perhatikan, Nabi SAW selepas daripada waktu maghrib, dia akan minta para sahabat ni bawa pulang tetamu yang ada di masjid ni. Jenuh tuan-tuan. Berapa orang ada kat kita ni dalam masjid ni? Di Masjid An-Nabawi ni ada macam-macam jenis orang. Di antaranya kalau siapa perasan kawasan yang ada bumbung hak boleh tutup, boleh buka tu. Sebelum kita nak sampai dekat Raudhah, dekat Masjid An-Nabawi tu, tuan-tuan tahu tak? Dulunya di kawasan tersebut terdapatnya Ahlus Suffah. Siapa dia Ahlus Suffah ni? Di kalangan para sahabat yang susah, yang tak ada tempat tinggal. Mereka datang kerana nak mempelajari tentang agama daripada Nabi SAW ni. Mereka duduk dekat kawasan tu. Berapa ramai dia orang ni? Lebih kurang sekitar 300 orang lebih sebagaimana diceritakan. So bila Nabi SAW keluar daripada masjid selepas daripada maghrib, kebiasaan Nabi SAW akan bawa balik beberapa orang sahabat ke rumahnya untuk diberikan makan kepada mereka. Bukan sekadar tu, bahkan dia juga memberitahu kepada para sahabat yang lain, hampa ambil 2, 3, 4 orang, 5, 6 orang, bawa balik ke rumah hampa bagi makan. Dan ini menunjukkan di antara salah satu sunnah. So apa kita nak buat? Selesai solat maghrib, tanya kat kawan sebelah, makan dah? Tak, jom kita pergi Kapitan malam ni. Okey, baik. Dah makan tak lagi? Tak lagi. Jom kita pergi Pulau Tikui. Kita pergi kena apa? Apa dia Pulau Tikui? Lupa dah apa kedai apa? Apa dia? Rafi Pulau Tikui. Okey, kuah kasih banjir. Okey, contohnya. Bila lepas maghrib ajak orang. Okey, saya bacakan beberapa hadis. Nabi SAW ni selesai daripada maghrib, dia minta para sahabat ni bawa pulang golongan fakir dan miskin ke rumah mereka. Bawa pulang siapa? Di kalangan az-zu'afa, sahabat-sahabat yang fakir dan miskin ke rumah mereka ni untuk makan malam. Bahkan Nabi SAW memberi satu jaminan bahawa makanan yang sediakan itu mencukupi untuk mereka. InsyaAllah mesti cukup punya, hang bawa balik saja mesti cukup. Bahkan bukan sekadar cukup, bertambah lagi keberkatan. Baik, saya sebutkan satu contoh hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, cerita apa yang Nabi buat ni selepas maghrib. Baik. Man kana indahu ta'am, kata Nabi SAW, siapa yang ada di sisi dia ni makanan. Isnain, dia ada makanan untuk 2 orang. Falyadhhab bisalis, maka dia kata hang bawa orang ketiga, jadikan dia ganjil. Kalau kita ada makanan yang boleh makan untuk 2 orang, dia kata hang bawa orang yang ketiga, makan bagi jadi 3 orang. Baik. Wa in arba' fa khamis, kalau makanan hang untuk 4 orang, pergi cari seorang lagi bagi cukup jadi 5. Au sadis, ataupun pergi cari lagi sampai cukup jadi 6. Apa maknanya hadis ni yang kita baca ni? Tak lain dan tidak bukan nak menceritakan kepada kita bahawa inilah yang dinamakan dengan keberkatan. Makanan seorang cukup untuk 2, makanan 2 cukup untuk 3, makanan 3 cukup untuk 4, makanan 4 cukup untuk 5 dan cukup untuk 6 orang. Sebab apa? Sebab berjemaah itu akan menjadikan makanan tadi itu cukup. Kami baca beberapa hari yang lalu kisah seorang A'rabi datang ketika Nabi dan para sahabat ni tengah duk makan. Mereka tengah duk makan, ketika saat nak makan, Nabi SAW kata dekat salah seorang sahabat ni, Samillah. Bila kita nak makan ramai-ramai, seorang mau baca bismillah. Tak payah baca semua, seorang cukup. Seorang dia mau baca bismillah, kemudian ngap masuk dalam mulut. Semua yang lain pakat makan, tak payah baca bismillah. Bila seorang dah baca secara jahat, tengah duk makan ni tadi, tiba-tiba datang seorang A'rabi. Datang A'rabi ni, maka dipersilakan dia duduk sekali. Maka A'rabi ni pun duduk nak makan bersama dengan Nabi SAW dan para sahabat. Tapi dia tak baca bismillah, dia duduk dan dia terus ngap. Kemudian makanan tadi tu pun habis. Kata Nabi SAW, kalaulah dia baca bismillah, nescaya makanan kita akan cukup. Kalau dia baca bismillah, nescaya makanan kita akan cukup. Mai mana yang jadi cukup tadi? Yang inilah yang disebut sebagai al-barakah. Apa makna al-barakah? Az-ziyadah, iaitu bertambah. Apa makna al-barakah? At-tawassu', dilapangkan. Apa makna al-barakah? Al-kafiyah, iaitu mencukupkan. Yang ni yang dinamakan dengan berkat ni. Sebab itu kita bila makan, lazimi makan, jangan makan seorang-seorang. Makanlah dengan sahabat-sahabat kita. Even kalau seorang sekalipun, ajak siapa-siapa untuk teman kita makan, kerana dia termasuk di antara sunnah. Bahkan juga memberi makan terutama kepada orang-orang yang susah. Baik.
Diceritakan satu hari Nabi SAW ni, bukan calang-calang ni, sunnah Nabi SAW, Nabi tunjukkan kepada kita, dia pernah bawa balik 10 orang sahabat dia untuk makan masakan yang berada di rumah dia. Nabi pernah bawa 10 orang sahabat yang miskin ni bawa balik ke rumah dia. Baik, ada kala Nabi SAW ni bila dia pulang kat rumah dia ni, tiba-tiba makanan tak cukup, yang ada hanyalah tamar dan air. Bahkan kadang-kala ada langsung yang hari yang tidak ada langsung makanan di rumah Nabi SAW. Baik, kita lihat bagaimana Nabi SAW ni, walaupun beliau seorang Nabi, tapi kadang-kala makanan di rumah dia pun tak cukup. Sebagaimana ada satu hadis yang menceritakan ketika Nabi SAW balik rumah ni, Nabi tanya Aisyah, apa yang ada di rumah kita wahai Aisyah? Kata Aisyah, ta ummul mukminin, tak ada apa wahai Rasulullah melainkan cuka sahaja. Nabi SAW pun berkata, ni'mal idamu al-qallu, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Cuka pun cukalah, kicap jalin pun belasah. Baik, kalau tak ada apa sekalipun, dia tetap bersyukur dengan apa makanan yang ada di rumah dia. Ada satu kisah yang direkodkan oleh yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hadis yang sahih. Kata Abu Hurairah, Abu Hurairah cerita, dia kata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki ni satu hari ni, dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kata lelaki ni, ya Rasulullah, asabani al-jahdu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada masalah, aku mengalami masalah ni, tak cukup makanan, aku tiada makanan. Fa arsala ila nisaihi falam yajid indahunna syai'an. Akhirnya Nabi SAW ni pi tanya isteri-isteri dia ni, adakah makanan kat rumah hangpa ni? Dia kata, ni aku nak bawa balik tetamu. Kata isteri-isteri Nabi ridwanullah alaihinna ajma'in, tidak ada ya Rasulullah. Maka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bila dah tanya isteri-isteri dia tak ada makanan kat rumah, Nabi bertanya di masjid pada waktu tersebut pada para sahabat dia, ala rajulun yudhayyifuhu hadhihi al-lailah yarhamuhullah. Siapa di antara kita ni yang ada kat dalam masjid ni, siapa di antara kita yang ada kat dalam masjid ni nak bawa dia ni pi jamu dia makan, mudah-mudahan Allah rahmati orang yang bawa dia ni pi makan ni. Ada sahabat kita, dia susah, dia tak cukup makan, dia perlukan makan, siapa yang lapang boleh bawa dia pergi makan sat? Kata Nabi SAW ni kepada para sahabat waktu tersebut. Faqama rajulun minal ansar. Tiba-tiba bangun seorang lelaki daripada golongan ansar. Siapa dia lelaki daripada golongan ansar ini? Lelaki itu bernama Abu Talhah. Tuan-tuan pernah dengar cerita kisah tentang Abu Talhah ni? Siapa dia Abu Talhah? Abu Talhah ni dia adalah suami kepada seorang perempuan yang hebat. Perempuan itu bernama Ummu Sulaim. Siapa dia pula dah Ummu Sulaim ni? Ummu Sulaim pula iaitu ibu kepada seorang budak yang hebat. Siapa dia pula dah budak yang hebat ni? Iaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni adalah seorang cucu yang hebat kepada seorang nenek dia. Apa pula nama nenek dia yang hebat ni? Mulaikah. Nama nenek dia Mulaikah. Kesemua ahli keluarga dia adalah orang yang hebat, termasuk bapa tirinya yang bernama Abu Talhah. Saya ceritakan bagaimana Abu Talhah ni saat ketika mana tuan-tuan kalau baca Al-Quran juzuk nombor 4, tuan-tuan baca ayat lan tanalal bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai darjat kebaikan melainkan kalian berikan benda yang paling kalian sayang. Ketika turunnya ayat ini, apa berlaku? Abu Talhah dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, tadi turun ayat Al-Quran, kalian tak akan mencapai darjat kebaikan melainkan diberikan benda yang engkau sayang. Aku ada kebun yang aku sayang ya Rasulullah, aku wakafkan lillahi ta'ala disebabkan turunnya ayat ni. Dia wakafkan kebun yang dia sayang ni demi disebabkan kerana turun ayat Al-Quran. Punya dahsyat tak dahsyat ni Abu Talhah ni. Baik, Abu Talhah ni dia di antara lelaki yang berkahwin dengan Ummu Sulaim dan ditulis di dalam sejarah mas kahwinnya adalah Islam. Asalnya dia bukan Islam. Bila dia meminang mak Anas bin Malik, maka mak Anas berkata kepada dia, kalau engkau masuk Islam, Islam itu adalah mas kahwin bagi aku. Abu Talhah seorang lelaki yang hebat. Dia juga di antara sahabat Nabi SAW di kalangan orang Ansar.
Jadi bila Nabi SAW tanya, siapa yang nak pergi belanja, dia ni makan ni, dia ni kesian tak makan lagi ni, siapa yang pergi belanja dia, yarhamuhullah, Allah pasti kasih pada dia, Allah akan rahmati dia. Sahabat-sahabat rahimakumullah, akhir sekali terus Abu Talhah ni dia bangun, dia kata, ana ya Rasulullah, akulah ya Rasulullah, aku akan bawa dia ni jamu dia makan. Baik, fazahaba ila ahli, dia pun balik pergi rumah dia ni, bawa orang yang lapar tadi tu. Faqala limraatihi, dia pun tanya pada isteri dia, dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Ummu Sulaim, aku bawa balik ni tetamu Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat rumah. Seingat saya dulu bapa saya zaman kita budak-budak bawa balik orang kat rumah sampai mak saya duk beletiak. Pak hang ni dia tak tahu kan, kata aku ni bukan larat mana. Sat-sat dia bawa balik orang tu, sat-sat dia bawa balik orang ni. Lain kali aku juga yang kena masak. Ni yang kata orang perempuan bukan? So ibu-ibu kita, mau kita dengar hadis ni, kita tengok balik macam mana Abu Talhah ni dan mereka para sahabat ni, mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi SAW ni. Mereka buat sungguh-sungguh, bawa balik orang yang lapar ke rumah dia. Tanya isteri dia kata, siapa dia? Dhaifi Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bawa balik tetamu Nabi. La tadqirihi syai'an, maka kata isteri dia kata, tak ada apa dah. Dia kata, bang oi, tak ada apa dah. Qalat wallahi ma indi illa qutu as-sibyah, dia kata tak ada apa ni, tinggal makanan untuk anak kita aja ni. Rumah kita ni tak ada makanan apa, tinggal makanan hanya untuk anak kita saja. Apa kata Abu Talhah? Qala fa idza arada sibyatul asya fanawwimihim, dia kata boleh tak, dia kata hang bila anak kita ni nak makan, hang bagi anak kita tidur awal-awal, bagi dia tidur cepat-cepat supaya dia tak rasa nak makan. Agak-agak kalau kita cakap dekat isteri kita, apa isteri kita balas kat kita macam tu? Tuan-tuan mau fikir tengok, kita bawa balik tetamu ni, bini kita kata tak ada apa abang oi, tinggal ada makanan sikit ni, anak-anak tak makan lagi ni. Kita kata tak apa, jangan duk bagi anak kita makan, bagi suruh depa pergi masuk tidur. Yang tu kita nak bagi dekat tetamu kita. Apa kata isteri kita? Banyak cantik hang punya lelaki. Okey baik. Hang sanggup bawa orang lain mai hal lapar, hang bagi makan dekat dia, sedangkan anak dekat rumah ni dalam tengah duk lapar, hang buat tak peduli. Memang dia akan kata kita lelaki tak bertanggungjawab. Maka itu mungkin gambaran pada mata kita pada hari ini, bukan? Tapi apa yang berlaku pada waktu tersebut? Hebatnya Ummu Sulaim dan hebatnya Abu Talhah, maka dia kata kita tidurkan anak kita ni supaya mereka tak merungut kelaparan. Wa ta'alai fa'atfi as-siraj wa natwiya butunana al-lailah. Dia kata hang mai sini, hang padam buang lampu. Lampu kita padam supaya tak nampak. Maka kita duduk dekat sini seumpama kita sedang makan bersama-sama dengan dia ni. Sedangkan mereka tak makan pun. Makanan tu sikit sangat diberikan pada orang yang lapar. Kemudian mereka duduk bersama-sama dengan orang yang lapar seumpama mereka makan. Sedangkan mereka tak makan pasal makanan tu sikit sangat. Maka macam mana supaya tetamu tadi tu tak nampak? Maka mereka padam lampu supaya tak dapat dilihat pada waktu tersebut. Baik, kemudian apa berlaku? Kemudian fafa'alat summa ghada ar-rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian esoknya Abu Talhah pun dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqad ajiballah aw dhahika. Dia kata Abu Talhah, dia kata Allah suka sungguh, Allah ketawa bahkan Allah amat suka dan takjub lantaran dia kata min fulanin wa fulanah, ada seorang lelaki dan seorang perempuan yang mana mereka telah melakukan satu perbuatan tu tadi. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Apa makna ayat ini? Bahkan mereka ni sanggup susahkan diri sendiri untuk menyenangkan orang yang lain, walaupun diri mereka berada di dalam keadaan kesusahan. Dan itulah mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Nabi SAW, disebabkan perbuatan engkau, maka Allah teramat suka kerana engkau mementingkan orang lain melebihi daripada kepentingan engkau. Inilah mereka. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kat dalam tafsir ayat daripada surah yang kita duk baca pada pagi Jumaat, surah apa? Surah Al-Insan. Kan ke ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka jamu orang makan, orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang berada di dalam tawanan.
Saat ketika mana mereka jamu makan, innama nut'imukum liwajhillah, kami jamu orang makan kerana Allah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tak mengharapkan apa-apa balasan pun dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang yang kami jamu mereka makan. Sebahagian riwayat mengatakan ayat ini diturunkan kepada Ali radhiyallahu an. Ketika mana satu hari Ali ni dia pergi pinjam beberapa jumlah tepung gandum ataupun tepung daripada seorang Yahudi kerana tak ada makanan dekat rumah dia. Buat balik main ni 3 cupak gandum lebih kurang macam tu lah. Bila dia buat balik main ke rumah, hari pertama ni isteri dia dah buat masak dah makanan. Tiba-tiba ada seorang datang, assalamualaikum ya ahli baitir rasul, at'imuna nut'imukumullah, miskin min abna'il Madinah. Kata dia, kami ni orang miskin daripada anak-anak orang Madinah, jamu kami makan, Allah jamu kamu makan. Kata Ali, aku tak sanggup makan, ada lagi orang yang tak makan, ambil semua makanan ni pergi bagi dekat dia. Besok pula datang anak yatim minta, bagi dekat anak yatim. Lusa pula datang pula orang tawanan, bagi dekat orang tawanan. Akhirnya kata Fatimah, kami tak makan apa pun melainkan minum air sahaja selama 3 hari tersebut. Maka Allah turunkan ayat, mereka memberi orang makan, orang miskin, anak yatim dan orang yang memerlukan, iaitu para tawanan, dan mereka berkata, kami jamu orang makan hanya kerana Allah, bukan kerana balasan dan sebagainya. Maka kenapa mereka jamu orang makan? Allah jawab di dalam Al-Quran, kata mereka, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami jamu orang makan ni pasal kami takut. Takut apa? Takut satu hari ada orang berwajah muka masam saat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, itu di antara maka di sana diletakkan beberapa adab dan etika, terutamanya sebab lepas maghrib kita makan. Tak makan lepas maghrib, saat lagi lepas asyak kita akan makan. Ada beberapa etika yang dapat dilihat daripada Nabi SAW, sama ada dia makan ketika waktu malam ataupun pada waktu yang lain, sebagaimana disebut di dalam beberapa hadis. Di antaranya Nabi SAW makan di atas lantai dan dilapikkan dengan satu benda yang dinamakan dengan sufrah. Apa dia sufrah ni? Sufrah ni satu lapik, walaupun surat khabar, walaupun sehelai kain, walaupun plastik, maka jadikan kebiasaan nak menggambarkan agama kita ni adalah agama yang mementingkan kebersihan dan rapi. Baik. Nabi SAW menjamah makanan dalam keadaan dia meletakkan makanan ni di atas satu bekas, satu sufrah. Baik. Dia makan di atas lantai dan dia tidak makan di atas meja, dan Nabi SAW tidak makan dalam keadaan bersandar. Ada hadis di sana larangan makan dalam keadaan bersandar. Makan jangan bersandar. Nak makan atas kerusi tak apa, tapi jangan sandar. Dan afdal makan dalam keadaan ketika duduk. Baik. Kemudian apa lagi? Antaranya Nabi SAW makan dengan sebagaimana yang kita maklum, membaca bismillah dan dengan 3 jari. Yang ni kami pernah sebut sebelum ini tentang ada ramai orang yang salah faham. Makan nasi 3 jari, cek, buh dalam mulut, cek, buh dalam mulut. Berapa jam nak habis makan nasi, makan dengan 3 jari? Awak yang makan lagu tu dia kata Nabi makan 3 jari. Betul lah makan 3 jari. Mereka makan roti, mereka makan buah kurma, mereka makan benda yang simple, yang kecil. Nak makan 3 jari tak apa, hang makan nasi. Kalau dah hang makan nasi, mana mungkin hang makan dengan 3 jari? Makanlah macam kita duk makan biasa. Maka bukanlah dengan makan 3 jari, melainkan pada makanan simple. Buah-buahan 3 jari, kuih 3 jari, cucuk 3 jari. Kita kata roti canai 3 jari, okey, tak ada masalah. Makan capati 3 jari, okey. Makan tosai 3 jari, okey. Tapi makan nasi 3 jari, peliklah. Baik. Kemudian Nabi SAW makan dengan membaca bismillah. Ustaz, baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tapi kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim masuk neraka tak? Orang kata baca bismillah, Nabi baca bismillah. Makanan saya nak baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi SAW baca bismillah. Kalau saya baca juga bismillahirrahmanirrahim, tak reti bahasa. Orang kata Nabi SAW kata baca bismillah. Ni ada orang hak dia suka serabutkan benda simpul dia. Baca bismillah cukup. Kalau dia nak baca doa, bismillah. Okey, baik. Hang panjang mana pun kalau hang baca doa, selagi mana hang tak baca bismillah, maka hang tidak melakukan sunnah saat ketika nak makan. Sungguh orang kita kadang kalau ni ada pasien dia
Hak baca doa tadi tu tak apalah, baguslah pasal dia nak baca doa, kita tak mau larang pun. Tapi saat selepas dia baca doa, dia ngap masuk dalam mulut, dia tak baca bismillah. Sebab apa? Ada kaitan di antara bismillah ni dengan keberkatan. Ada kaitan di antara bismillah ni dengan makan dengan setan. Ada kaitan di antara bismillah ini adalah dengan kita katakan sunnah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ni benda-benda hak simple yang patut kita lihat. Baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam biasakan dengan membacakan bismillah terlebih dahulu sebelum menjamah makanan. Baik, kemudian apa dia lagi? Kemudian jangan ambil makanan kalau ada makan dalam dulang ataupun kita makan lauk yang beridang, maka jangan tangan kita sampai pada bahagian tengah terlebih dahulu, melainkan mulakan dengan ada yang bahagian depan. Orang Melayu dia tak ikut sunnah tapi dia buat petua. Petua mana ni? Petua tok nenek depa. Apa dia petua tok nenek? Kalau nak makan nasi, dia kata jangan hang makan nasi, melainkan hang kepai terlebih dahulu nasi. Ni sunnah orang Melayu, tak ada kaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Hang kepai dulu nasi. Kalau nasi yang tengah duk panas wap tu lagi bagus. Hang kepai 3 kepai, hang buh dalam mulut, hang jangan duk kunyah apa-apa dah. Hang telan terus, nanti hang jadi macam badang hang punya kuat. Tu cerita mengarut orang Melayu. Dalam sunnah tak ada benda ni. Sunnah cukup dengan cara hang baca bismillah, hang makan dulu makanan yang ada kat depan. Apa dia kat depan? Ada nasi. Buh nasi dulu. Berapa banyak? Ikut suka hang. Ambil lah sikit jamah, buh dalam mulut. Kemudian barulah pergi kat depan sikit. Kemudian barulah pergi kat depan lagi. Pasal apa? Jangan ambil yang bahagian tengah ni. Di sana salah satu menjadi tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita ikut. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus mengambil makanan yang dimakan pada bahagian tengah-tengah makanan. Contoh, sama ada ikan ke, lauk ke, apa-apa jenis lauk yang ada kat depan ni, jangan mulakan pada bahagian tengah. Maka berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ada kaitan tentang keberkatan. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang direkodkan oleh Sunan At-Tirmizi, yang mana disebut di sana al-barakatu tanzulu wasatat ta'ami. Sesungguhnya keberkatan makanan yang kita makan ni, dia turun dekat tempat tengah-tengah makanan tu tadi. Kalau dalam dulang ni, dia turun pada bahagian tengah. So kita berhenti dulu bagi laluan pada azan. Sekejap lagi kita sambung balik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar.
Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah innaka la tuhliful mi'ad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita sambung sedikit lagi sahabat-sahabat rahimakumullah sebelum kita solat Isyak. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, maka Nabi SAW pesan kalau makan jangan terus makan yang pada bahagian tengah, tapi makanlah pada bahagian tepi terlebih dahulu. Pasal di sana ada satu hadis Nabi SAW yang direkodkan di dalam Sunan At-Tirmizi. Kata Nabi SAW, al-barakatu tanzulu wasatat ta'am. Makanan yang kita makan ni dia ada berkat dia. Berkat ni turun kat mana? Berkat daripada Allah ni turun di tengah-tengah bahagian makanan yang kita makan. Kalau macam tu kita ambil teruslah hak berkat tu. Sabar, baca habis hadis ni. Fakulu min hafataihi. Tapi Nabi dia bukan suruh kita pergi rebut hak berkat tu terus. Dia kata makan daripada bahagian tepi dia terlebih dahulu. Wala takulu min wasatihi. Jangan siapa pun pergi makan dekat tengah-tengah makanan tu tadi, tengah-tengah hidangan tu tadi, walaupun kita tahu kat tengah tu berkat. Apa maknanya di sini? Iaitu mulakan pada bahagian, jangan dimulakan pada bahagian tengah, tapi mulakan pada bahagian tepi. Pasal apa? Pasal keberkatan itu akan mengalir daripada tengah tadi itu, dia akan mengalir pergi kepada bahagian tepi. Maka ambil daripada tepi pergi sampai kepada tengah. Maka dengan cara kita ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, maka makanan yang kita makan dia kita akan dapat berkat. Bila dapat berkat tu apa? Banyak kebaikan. Bila banyak kebaikan ni, berkat itu akan pergi kepada jasad kita, bahkan menjadikan kita bukan sekadar sihat, bahkan menjadikan kita mendapat kebaikan yang lebih dari segi faktor ibadat dan sebagainya. Maka itu di antara salah satu saranan daripada Nabi kita Muhammad SAW, jangan dimakan pada bahagian tengah, makan pada bahagian tepi, kerana keberkatan diturunkan di tengah dan akan mengalir pada bahagian tepinya. Baik. Nabi SAW juga di antaranya dia tidak memilih makanan. Nabi SAW tidak memilih-milih makanan. Kita hari ni kita mungkin pilih. Mewahnya kita pada hari ni sampai makanan ni kita nak pilih ni apa yang kita nak makan. Malam ni nak makan apa? Tak tahu ni tengah duk fikir. Kedai mana nak makan? Tak tahu lagi ni tengah duk fikir ni. Pasal banyaknya pilihan kita. Dan itu di antara tanda-tanda kita sedang berada di akhir zaman. Kalau siapa yang membaca hadis yang menceritakan tentang kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu an, kata Ali radhiyallahu an, saya kata bainama nahnu julus anda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tala'a alaina Mus'ab bin Umair. Tiba-tiba mai pada kami ni Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni ketika dia main ni, apa dia pakai? Dia pakai kain daripada paras pinggang ni sampai ke paras lutut. Kemudian baju dia tak pakai, dia pakai kain. Kain ni pula bertampung-tampung kain dia. Baju tak pakai. Ni bukan fashion tuan-tuan. Yang ni pasal susahnya Mus'ab bin Umair ni. Apa dia bubuh dekat badan dia? Dia selempangkan sekeping kulit pada bahagian badan. Dia selempangkan kulit ni dekat badan dia ni. Pasal apa? Supaya nak mencukupkan syarat pakaian ni, pakailah bahagian atas dan pakaian bawah. Tapi miskin sampai tak ada baju. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tengok dia, Nabi menangis. Nabi menangis tengok Mus'ab. Pasal apa Nabi menangis tengok Mus'ab ni? Nabi kata, aku terkenang zaman kehebatan Mus'ab ni. Ni bukan calang-calang orang. Yang ni orang hebat. Dia orang mana ni? Ni bukan orang apa balik pulau, bukan orang Tanjung Tokong, bukan orang Batu Feringgi, tapi orang daripada mana? Dia orang Mekah, anak orang bangsawan, anak orang ternama. Hebatnya ni, kalau ada orang lalu kok jalan ni, orang tahu jalan ni Mus'ab lalu, pasal minyak wangi yang dia pakai tak akan dipakai oleh orang yang lain. Asal anak orang kaya, tapi pasal Islam dia sanggup susah.
tinggalkan kemewahan, dihantar oleh Nabi SAW pergi ke Madinah sebagai pendakwah di Madinah, sehingga kan setiap rumah di Madinah ni dimasuki oleh cahaya Islam, asbab daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Tapi dia hidup susah ketika Nabi SAW sampai di Madinah. Kata Nabi SAW, akan datang pada kalian ni satu zaman akan datang pada kalian, zaman macam mana hampa akan jadi orang yang amat senang. Macam mana senangnya hampa ni, ketika mana hampa makan ni, satu hidangan diletakkan pula hidangan yang lain, kemudian diletakkan pula hidangan yang lain, kemudian diletakkan pula hidangan yang lain, hidangan demi hidangan. Hanya dengan ketika saat kita makan, sekali makan macam-macam hidangan ada. Bila ni akan datang satu zaman kelak. Wasatartum buyutakum kama tustarul Ka'bah, dan kalian ni akan hiaskan rumah kalian ni macam Ka'bah tu dihias. Macam mana Ka'bah dihias? Kan ke Ka'bah ni ditutup dengan kain, bukan? Satu hari kelak hampa akan tutup rumah hampa dengan kain. Bukankah kita dah tutup dah sekarang ni rumah kita dengan kain? Macam mana kita tutup rumah kita ni? Langsirlah, tebuh langsir rumah kita tu seumpama Ka'bah. Maknanya zaman kita ni zaman mewah, makanan mewah. Sahabat kata, ya Rasulullah, seronoknya kalau kami duduk zaman tu, kami tak payah duduk kalut dah duduk pergi cari rezeki ni, kami hanya tumpukan pada ibadat saja. Kata Nabi SAW, tak, zaman kamu ni lah terbaik, tetapi zaman itu adalah zaman ujian yang paling berat. Kita ni macam orang duk tanya, bila masa monyet ni, beruk ni dia jatuh daripada pokok bila? Orang dia kata ketika ribut kuat. Tak, ribut kuat beruk dia tak jatuh daripada pokok. Beruk dia jatuh daripada pokok ketika angin sepoi-sepoi bahasa. Dia sedap, dia duduk kena angin, gedebuk dia jatuh. Okey, baik. So kita ni macam beruk atas pokok kena angin sepoi-sepoi bahasa, pasal nikmat banyak. Nikmat banyak sungguh dekat kita ni. Ni sat lagi makan pula ni. Hikam dah bagi tahu dah, sat lagi jangan duk makan lagi pasal kita ada makan besar malam ni. Tuan-tuan. Jadi kalau dah makan dengan hidangan macam-macam, kita lihat mereka di zaman dahulu. Maka sebab itulah Nabi SAW orang yang tidak pernah memilih makanan. Dia juga orang yang tidak akan mengaibkan makanan. Dia hanya makan apa yang ada. Bahkan cuka pun Nabi SAW makan. Cuma ada orang kita ni dia salah faham. Mentang-mentang ada hadis kata Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebenarnya hadis ni Nabi SAW nak pujuk isteri dia. Bila isteri dia kata tak ada makanan kat rumah kita melainkan cuka, Nabi kata cuka pun cukalah, at least cuka pun juga adalah lauk. Bukanlah maksud disuruh kita makan cuka hari-hari, makan pula cuka buatan sampai nipih perut tu. Setiap hari kedarah cuka, tak ke nipih perut, bukan. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Baik, di antaranya lagi pula Nabi SAW ketika makan ni apa dia buat? Dia mendidik kepada orang yang berada di sekitar dia ni tentang makanan. Tapi ustaz depa kata waktu tengah makan ni tak boleh bercakap langsung. Takkanlah sampai tak boleh cakap langsung, bolehlah cakaplah. Tapi cakap benda yang berfaedah. Baik, apabila Nabi SAW makan ni, maka dia akan duduk dengan para sahabat dia, dan ketika mana dia duduk itu, maka dia akan menggembirakan orang yang duduk bersama-sama dengan dia. Baik, bahkan para sahabat ni akan rasa seronok kalau Nabi SAW ni dapat makan dan dapat duduk dengan depa. So umpama kisah Abu Ayyub Al-Ansari, kan ke dia di antara rumah pertama yang Nabi SAW singgah dekat rumah dia. Ketika mana Nabi SAW tiba di Madinah, isteri dia masak makanan. Kata Abu Ayyub, kami duk tunggu Nabi SAW makan, kemudian selepasnya kami nak makan bekas makan Nabi SAW ni, pasal kami nak ambil berkat. Satu hari isteri aku masak makanan, ditolakkan kepada baginda, Nabi tak makan. Bila ditanya kenapa, lima la ta'kul ya Rasulullah, pasal apa tak makan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku dapati dalam makanan tu ada basalan au thauman, ada bawang. Wa ana la aqulu thauman, aku tak makan bawang. Adapun engkau makanlah. Aku ni sentiasa bermunajat kepada Allah, aku sentiasa bertemu dengan para malaikat yang datang bertemu aku, maka aku tak makan benda yang berbau pada mulut aku. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia kata, ya wahai Rasulullah, maka aku tidak akan makan benda yang engkau tak suka makan. Bermula daripada hari tersebut, maka dia kata aku tinggalkan makan bawang tadi, pasal Nabi SAW tak suka. Walau bagaimanapun tak salah nak makan bawang, cuma Nabi SAW tu dia tak suka makan bawang kerana pada baunya tu tadi. Baik, Nabi SAW didik para sahabat ketika tengah makan ni.
Diceritakan satu kali Nabi SAW ni dia makan dengan seorang budak. Satu kali ni Nabi SAW dia makan dengan seorang budak. Budak mana ni? Ni di antara hadis yang masyhur. Budak ni bernama Umar bin Abu Salamah. Siapa Umar bin Abu Salamah ni? Abu Salamah dah meninggal dunia. Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Maka dia adalah anak tiri kepada Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW makan dengan Umar bin Abu Salamah. Okey, baik, makan dengan Umar. Umar ni pula ni kebetulan jenis kanak-kanak yang nakal. Budak-budak ni bukan macam-macam jenis. Time makan kadang kala dia mungkin makan dengan cara sepahkan makanan, bagi tumpah ke, duduk tak elok ke, makan dengan tangan kiri ke, boleh berlaku. Maka Umar ni dia ni seorang kanak-kanak yang nakal dan dia berada di bawah jagaan Nabi SAW. Sekarang kita tengok apa yang Nabi buat. Maka ketika itu Umar ni dia masih kanak-kanak. Maka dia ni nakal dan belum lagi matang. Saat ketika nak makan pun dia ambil makanan di sana sini. Dia ambil makanan ni tak kisah, saat ambil sana, saat dia ambil sini, kemudian dia tinggal. Sedangkan perkara tersebut adalah janggal, terutama bagi kita orang yang dewasa. Macam mana Nabi SAW menangani keadaan budak-budak? Kita hari ni mentang-mentang kita jadi Bilal masjid. Budak-budak makan bagi tumpah dalam masjid, sebelum aku penampak, baik hang kutip balik. Kalau kita nampak budak-budak ni, ada sebahagian masjid ni sampai tak boleh langsung kanak-kanak ni datang ke saf hadapan ni. Kami tahulah, kami duduk di beberapa negeri yang mana ada ditulis di negeri tersebut ni, di dinding masjid dia, kanak-kanak tidak dibenarkan berada pada saf orang dewasa. Kalau tuan-tuan baca di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW orang yang mesra kanak-kanak. Kami pernah ceritakan beberapa malam yang lalu kisah hadis Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah dia ni budak kecil. Dia kata sallaitu salatil ula ma'an Nabi SAW. Aku solat Zuhur bersama dengan Nabi. Selesai solat, fa kharajtu ma'a Rasul. Aku keluar dengan Nabi SAW daripada masjid. Nabi SAW ni bila keluar daripada masjid, apa Nabi buat? Kita duk sangka mesti dia pergi jumpa kawan-kawan dia ke, ucap salam ke, berpelukan ke, tak. Nabi SAW bila keluar daripada masjid, dia pergi cari budak-budak dulu. Budak-budak orang pertama yang dia cari. Tadi kita baca Nabi pergi cari orang susah, dan hadis ni menceritakan Nabi SAW pergi cari budak-budak. So siapa dia yang Nabi cari? Yang pertama orang yang susah di kalangan du'afa, dan yang keduanya adalah di kalangan anak-anak. Apa yang Nabi SAW buat dekat anak-anak ni? Kata Jabir bin Samurah, fastaqbalahul wildan. Nabi SAW menghadap kepada kanak-kanak, pergi jumpa setiap orang daripada kanak-kanak yang duk berimpun di depan masjid pada waktu tersebut. Kita hari Jumaat kita tengok, kita biarkan budak-budak duduk bahagian luar, dia bising. Kemudian Tok Siak semua bawa rotan, pergi duk marah dekat budak ketika khatib sedang berada di atas mimbar. Apa kata kalau imam, kita tengok budak-budak tu, kita pergi dekat budak-budak kita ni, bagi dekat mereka seorang RM1, bagi nasi lemak seorang sebungkus, bagi pisang seorang satu ke, ataupun bagi sesuatu benda, hang duduk diam-diam lah. Hari ni hari Jumaat, khatib baca khutbah, aku tak mau dengar hang duk menyembang ni, Pak Haji bagi dekat hang RM1, hang duk diam-diam. Tuan-tuan, budak-budak ni biasanya bila kita buat baik dengan mereka, dia akan baik dengan kita. So apa Nabi buat? Nabi SAW jumpa anak-anak ni, Nabi pegang pada bahagian pipi dan Nabi gosok. Nabi gosok pipi setiap daripada budak-budak yang berada di masjid pada waktu tersebut. Tanya kita yang jadi tok imam, yang jadi Bilal, yang jadi ahli jemaah mana-mana masjid. Kadang-kadang kita jumpa budak-budak pun jangan kata jumpa, bagi salam pun tak. Nabi SAW mengusap pipi anak-anak yang berada di masjid pada waktu tersebut. Yang ni benda yang kita tak buat. Itulah dia Nabi kita Muhammad SAW. So ketika Umar ni dia masih kecil-kecil, nakal pula, makan pula ikut suka dia. Bila tengok dalam keadaan yang macam tu, Nabi SAW nasihatkan dia. Apa kata Nabi? Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Anak, okey, baca bismillah dulu. Dia kata, wahai anakku, baca bismillah dulu. Okey, baik. Kemudian makanlah dengan tangan kanan. Kemudian makanlah dulu makanan yang ada kat depan. Dan inilah di antara adab dan etika yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Saya banyak tengok kat masjid-masjid bila ada jamuan, bukan siapa-siapa, kadang-kala para asatizah, ustaz-ustaz pun, tok imam pun, tok Bilal pun, orang masjid pun, dia makan dengan tangan kanan. Kemudian time dia minum,
dia akan minum dengan tangan kiri. Acil lawan tengok. Mesti ada punya kat mana-mana masjid. Buat macam mana dia pegang cawan macam ni? Pegang cawan macam ni, kemudian dia tongkakkan dengan tangan kanan. Baik, kita tanya dia, hang makan tangan mana? Kanan? Mana kanan dia? Ni? Kanan apa macam tu? Ni tangan kiri. Tangan kanan pi sendai saja tangan kiri ni. Ni bukan tangan kanan, ni tangan kiri juga. Sunnah dia bukan macam ni. Peganglah tangan kanan. Dia kata kotor. Apakah hang makan najis ke apa sampai kotor tadi? Hang makan roti canai, kotor ke roti canai? Hang makan nasi biryani, kotor ke nasi biryani tadi? Tak kotor. Habis tu kenapa tak boleh pegang? Nanti tercemar. Janganlah duk pegang sampai habis macam ni, berlemuihlah gelas tu. So macam mana? Peganglah kadar yang kita boleh pegang. Tetap makan dan minum dengan tangan kanan, kerana makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri ini amat-amat menyalahi sunnah dan amat dibenci oleh Nabi SAW, kerana ianya termasuk di antara perbuatan setan, menyalahi sunnah. Nabi SAW tak suka, bahkan ada larangan di sana, sehingga Al-Imam Nawawi meletakkan hadis ini di dalam bab orang yang takabur. Dalam bab apa? Dalam bab takabur. Orang yang takabur ni apa? Mengetahui kebenaran tetapi diabaikan kebenaran tersebut. Minumlah juga dengan tangan kanan. Tak rugi pun. Walaupun tangan kita mungkin kotor sedikit, tak ada masalah, peganglah sedikit. Tak pun minum selepas daripada selesai. Daripada kita minum dengan menggunakan tangan kiri itu tadi. Maka ianya adalah sunnah yang kecil. Kalaulah sekecil sunnah sebegitu pun kita tak mampu buat, bagaimana kita nak membincangkan tentang sunnah yang besar. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, itu di antara beberapa perkara. Dan yang terakhir Nabi SAW akan menjilat jari. Dia jilat jari dia. Macam mana Nabi SAW jilat jari? Ada orang tak senonoh, dia duk buat apa? Dia ambil jari dia, satu jari ni masuk dalam mulut, dia tarik macam tu. Satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, pula ibu jari, tarik macam tu. Orang kata tak senonohnya dia ni main kampung mana ni sampai teratur sekali punya makan. Tuan-tuan, sunnahnya tu bukan pi jilat jari-jari tapak-tapak tangan macam tu. Hak tu nampak sangat macam orang lapang. So macam mana? Ni, ruas jari kita ni. Ruas jari kita. Mana ruas ni? Ni yang ni. Ujung ni lah. Makan pun janganlah duduk sampai meleleh merata kan. Bahagian depan ni saja. Ambillah sunnah, kita katakan kita jilat. Bersesuaian dengan makanan yang kita makan. Maka Nabi SAW selesai makan, dia tak terus basuh tangan, melainkan dia akan menjilat jarinya terlebih dahulu, bahkan menganjurkan kita supaya melicinkan atau menghabiskan saki-baki makanan yang tersisa, sebagaimana sabda Nabi SAW, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi' was-sahfah. Nabi SAW menyuruh agar menjilat jari jemari dan pinggan makanan tersebut. Wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah, kerana sesungguhnya kamu tak tahu di mana tempat salah satu daripada yang terdapat di dalam pinggan ataupun pada jari itu terdapatnya keberkatan. Maka keberkatan itulah yang kita cari. Baik. Yang terakhir, Nabi SAW mengakhiri makan malamnya dengan membacakan satu doa. Apa doanya? Kita kebiasaannya kita menyebut Alhamdulillah, tu yang paling minimum. Di sana ada satu hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari, iaitu Nabi SAW setelah mana selesai daripada makan sesuatu makanan, maka nescaya dia akan membaca dengan satu doa. Apa dia doa dia? Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Saya ulang, Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Apa maknanya doa ini? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan dan menghilangkan dahaga, bukanlah nikmat yang tidak mencukupi dan tidak disyukuri. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah mencukupkan kami dan juga menghilangkan dahaga kami, dan bukanlah rezeki yang tidak mencukupkan bagi kami dan juga rezeki yang kami tidak syukuri. Baik Ustaz, panjang sangat doa tu, tak ada yang ringkas. Gamak dah sampai tak ingat langsung. Apa kita nak kata? Cukup sekadar kita menyebut Alhamdulillah, tanda kita bersyukur di atas rezeki yang Allah bagi. Kalau tak sebut juga Alhamdulillah, kalau Alhamdulillah pun hang tak boleh sebut, elok hang sebut, wahai batu belah batu bertangkup, hang telan sajalah aku. Tu last sekali lah, teruk sangatlah kot. Sampai dah Alhamdulillah pun tak boleh nak sebut. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, itu di antara
apa yang Nabi SAW buat. Ada lagi di sana sebenarnya Nabi SAW membasuh mulutnya dengan memakan sesuatu, sama ada meminum laban ataupun susu dan juga dia makan bersama dengan ahli keluarganya yang tersayang. InsyaAllah pagi besok kita ada kuliah subuh. So kuliah subuh kita akan membincangkan apa yang Nabi SAW buat selepas daripada solat Isyak dan waktu tengah malam dia. Apa yang Nabi SAW buat selepas daripada waktu Isyak dan di tengah malam. So bila ni? Pagi besok insya-Allah pada kuliah subuh kita akan sambung pada kuliah subuh, iaitu aktiviti Nabi SAW di waktu selepas waktu Isyak sampai ke tengah malam, apakah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.